Dia berbisik, "Kecederaan ini tidak akan mematahkan semangatku. Aku akan tentukan kau mati." Sambil mengetap bibirnya, Kapten Abdul Latif baru saja melabuhkan punggungnya setelah siap membuat laporan ronda. Belum lagi panas tempat duduknya itu, terpancul sosok CO Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja memecah sepi. Latif, siapkan company kamu. Kita dapat maklumat berkenaan dengan aktiviti musuh di Kampung Kuak Tengah menuju ke sepadan Thailand. Belum pun sempat Latif menjawab, CO terlebih dahulu memintas. Ini arahan dari Budak Panglima. Perintah saya akan diadakan pada jam 15.30. Apa lagi, siapkan kumpulan perintah kamu. Setelah mendengar perintah operasi daripada Lieutenant Colonel Aman, sekitar jam 3.30 petang, Kapten Latif dan anggotanya bergerak ke Kampung Kuak Tengah. 16.30, Kampung Kuak Tengah lengang. Pada petang itu, tidak banyak aktiviti orang kampung kerana memang pergerakan orang kampung dihadkan dengan perintah berkurung setelah senja melabuh tirainya. Seorang demi seorang anggota pelatun turun daripada tigatan di hadapan dewan orang ramai kampung tersebut. Makcik, ada tak nampak orang berpakaian seragam bintang 3 melalui kawasan ni? Kapten Latif mengajukan beberapa soalan kepada penduduk sebagai kaedah untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat sebelum dianalisis. Namun, kesemua jawapan orang kampung sama, bahawa komunis menuju ke arah Kuak Ulu. Setibanya di penghujung kampung, mereka telah ternampak 3 buah rumah berada di kawasan yang terpencil. Kapten Latif memutuskan untuk bertanyakan kepada setiap penghuni rumah tersebut. Kembalinya Kapten Latif dari rumah-rumah itu, Private Z melihat wajah pegawai pemerintahnya mempamerkan kerunsingan. Z cuba meyakinkan pegawainya itu dengan berbuat-buat membetulkan kedudukan link peluru GPMG yang dibelitkan di badannya. Kopral Razak menarik nafas lega setelah melihat kesemua link peluru GPMG mereka mencukupi jika berlaku pertempuran. Okey, dengar sini tuan-tuan. Kita akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Hasan, kau bawa pelatun 1, lalu denai belah atas menuju ke sepadan Malaysia Thailand. Arah Kapten Latif kepada Lieutenant Muda Wan Hassan. Pelatun 2, kamu semua akan berada di belakang markas company. Arah Latif kepada pegawai Rendua Lemat yang merupakan komander bagi pelatun tersebut. Lieutenant Muda Saripudin, kamu bawa pelatun 3 menghala ke atas bukit dan terus ke arah sempadan. Arahnya lagi. Ni Koprenan, kau pergi buat tinjauan ke depan tu. Arah Kapten Latif kepada Ketua Seksyen 1, iaitu Seksyen Private Z. Tanpa banyak bicara, Adnan terus membuat tinjauan ke hadapan. Selang beberapa ketika, Kopral Adnan telah kembali semula. "Macam mana, Nan?" Kapten Latif bertanya. "Tak ada apa-apa, Tuan. Semuanya clear. Tak ada perkara mencurigakan." Balas Kopral Adnan lagi. "Baik, kamu semua boleh bergerak sekarang." Seraya dengan itu, Kapten Latif memberi arahan. Private Z dan anggota seksyennya mula bergerak ke haluan yang telah ditetapkan. Seksyen 1 mula menyusuri denai sehingga ke kawasan pinggir hutan. Waktu telah menunjukkan jam 17.30. Unggas mula mengambil alih irama rimba. Pelatun Z kini telah tiba di kaki bukit yang mana di atasnya terdapat jalan balak lama. Mereka semua diarahkan untuk berehat dan mencari tapak untuk berkemah, memandangkan hari telah pun hampir malam. Sewaktu berehat, rakan-rakan Z mengambil kesempatan untuk makan dan minum. Entah kenapa Z tidak berselera pada masa itu. "Z, mainlah makan," ajak sahabatnya itu. "Maaf pok, aku kurang selera lah hari ni. Nanti kalau aku lapar aku makan lah ya," ujar Z kepada sahabatnya itu. Memang sungguh, Z terasa ada sesuatu yang pelik bakal berlaku kepada dirinya. Malah tadi, semasa buang air kecil pun, bulu romanya naik meluap-luap seperti semacam sahaja. "Ayo semua kita gerak sekarang," Kapten Latif memecah lamunan. Mereka meneruskan perjalanan. "Apa yang korang terkebil-kebil ni?" Sangkaan mereka untuk berehat lebih lama terbantut di arahan Kapten Latif yang serta-merta itu. Kesemua anggota dalam pelatun tersebut itu patuh kepada arahan pegawai mereka. Seksyen Private Z mengetuai setelah 10 minit berjalan.
di jalan balak lama itu. Peninjau hadapan seksyen itu iaitu Private Mustafa tiba-tiba berhenti dan terpaku. "Kopra Sobian, apa benda yang duduk dalam lumpur tu? Babi kau orang?" Mustafa pelik melihat sosok seekor babi sekali pandang. Namun dipandang kali kedua, ternyata itu adalah Predet! Lance Kopra Sobian terus memandang tepat ke arah sosok itu. Matanya fokus mengenal pasti apakah yang dilihat oleh beliau. Babi yang menyedari diri diperhatikan oleh Sobian terus bangun lantas terjun ke kubunya. Aksi babi itu terus memberi keyakinan kepada Sobian tentang apa yang dilihatnya. Tam tam tam! Rupanya sangkaan babi yang berkubang tadi ialah umpan dan kini pelatun itu ibarat pelanduk terkena jerat. Keadaan sedikit kelam kabut. Dek dentuman bom serta peluru yang bersimpang siur meluru laju ke arah mereka. Private Z yang melihat keadaan yang penuh huru-hara itu terus terjun ke bahu jalan balak mencari perlindungan. Beliau ketika itu bersama dengan Private Wahab kerana mereka berdua ialah anggota senjata bantuan. Wahab mengendalikan senjata General Purpose Machine Gun GPMG, manakala Z pula membawa pelurunya. Z memerhatikan keadaan sekeliling. Bunyi peluru berdesing-desing kedengaran di atas bahu jalan, silih berganti gempita letupan. Beliau ternampak ketua seksyennya, Kopra Adnan, turut sama berlindung di bahu jalan tersebut. Belum sempat dipanggil, PAM! Letupan terangkap samar, membenamkan Kopra Adnan dan terus rebah di situ. Bahangnya terasa kerana dekat sekali dengan Z. "Kopra!" jerit Z. Kopra Sheikh Mustafa yang turut melihat kejadian itu lantas berlari ke arah Kopra Adnan, namun nasibnya juga malang apabila beberapa das tembakan menembusi dadanya dan beliau rebah di sebelah Adnan. Keadaan semakin tegang. Hujan peluru dan letupan berlarutan hampir sejam. Moral mereka semakin lemah dengan keadaan itu. Tembakan seksyen mereka kurang berkesan, memandangkan kedudukan musuh amat strategik berada di puncak bukit. Namun menyerah kalah bukanlah pegangan mereka. "Woi Wahab ni kenapa Wahab?" Z bertanya kepada Wahab setelah melihat beliau bertungkus lumus untuk menggunakan GPMG yang dilihat tidak berfungsi pada masa itu. Tak boleh, senjata ni rosak. Mungkin terkena sepihan letupan terangkap samar tadi." Jantung Private Z berdegup kencang. "Z, senjata ni adalah jantung kita, tapi sekarang ianya tak boleh fungsi. Mungkin terkena letupan terangkap samar tadi," ujar Wahab menyembunyikan kegusaran. Z, kau lindungi aku nak cuba betulkan senjata ni." Beberapa ketika kemudian, keadaan mula sunyi sepi. Tembakan telah berhenti. Wahab masih lagi gigih memperbaiki senjata bantuan mereka. "Search parti keluar!" Kedengaran suara pengganas berteriak. Lalu kelihatan 3 musuh, salah seorang daripadanya adalah wanita, keluar dari balik rumpun buluh yang menjadikan tempat perlindungan mereka. Z yang sedar dengan keadaan itu memanggil Wahab yang berada beberapa meter daripadanya. "Woi Wahab, musuh datang." Suara Z separuh berbisik sambil melambai-lambai kepada Wahab. Namun Wahab tetap tidak mahu meninggalkan senjatanya. Beliau tetap meneruskan tekad dan usaha untuk memastikan senjata itu kembali berfungsi sepenuhnya. Seorang pengganas komunis wanita ternampak tindak tanduk Wahab, tetapi beliau tidak perasan Z berada di sebalik rumpun berdekatan dengan Wahab. Tanpa berlengah, tam! Terpaku Z melihat peluru menembusi dari kanan ke kiri kepala Wahab. Seorang pengganas komunis bersama-sama wanita itu bergerak menghampiri Wahab yang terkulai layu untuk mendapatkan senjatanya itu. Apa yang Z boleh buat hanyalah memerhatikan setiap gerak-geri komunis itu dengan penuh geram. Satu semangatnya telah merasuk dirinya. "Aku akan pastikan kau mati. Aku akan bunuh kau. Aku akan bunuh kau." Hati Private Z menjerit-jerit kegeraman. Rakan baiknya dibunuh di depan mata dengan kejam. Z kini tekad, hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Z menyasarkan senjata SLR miliknya ke arah komunis yang cuba mengambil senjata Wahab. Sedang pengganas komunis itu tunduk, tanpa berlengah Z melepaskan tembakan. Tersungkur pengganas itu menyembah bumi. 2 lagi rakan komunis yang lain menyaksikan kejadian itu dari kawasan terlindung dan terus melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Z. Z tersentab tatkala merasakan punggungnya
seperti dilibas dengan besi panas. Selang beberapa saat, betis kirinya pula seakan-akan digigit sesuatu. Dia sudah terkena 12 tembakan. Mujur kepala serta badannya masih tersembunyi di balik busut kecil. Dia berbisik, "Kecederaan ini tidak akan mematahkan semangatku. Aku akan tentukan kau mati." Sambil mengetap bibirnya, belum dapat dia membalas tembakan kerana keadaannya yang terlindung melihat mayat Wahab yang masih memegang erat senjata GPMG. Sememangnya, semangatnya kembali berderau. Seorang musuh telah keluar dari tempat pelindungan kerana menyangkakan Private Z sudah mati. Terus pengganas itu bergerak ke arah Wahab. Z yakin bahawa niatnya pasti sama dengan rakannya yang telah mati dibedil oleh Z sebelum ini. Private Z terus memperkemaskan tenangan tepat ke arah senjata Wahab. Sekiranya andaiannya itu tepat, mudah baginya untuk meneruskan tembakan dan memicit picu sahaja. Tam! Terjelupuk satu lagi musuh negara apabila Z melepaskan tembakan. Apabila musuh sedang membongkok untuk mengambil senjata Wahab, senjata itu dipertahankan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Sekiranya Z membiarkan musuh mengambil senjata itu, nescaya ianya akan menjadi aset musuh yang sangat berharga. Komunis wanita yang melihat rakannya tumpas terus melepaskan tembakan ke arah Z. Z tidak membalas tembakan itu dan berpura-pura tersungkur lantas mematikan diri. Menyangkakan Z benar-benar mati, kali ini wanita itu terus menuju ke arah mayat Wahab dengan niat yang sama. Peluh jantan mula keluar. Pandangan mata semakin kabur. Darah membasahi diri Z. Kesakitan kian memuncak. Manakan tidak, sebahagian dari badannya ditembusi peluru, namun Z tetap mahu membenamkan komunis itu. Z merapatkan udi senjata ke pipinya. Meskipun matanya tidak berapa nampak kerana hari sudah hampir malam dan peluh terus berjejeran, tangannya menggenggam erat pistol grip dan picu telah bersedia untuk dipicit. Apabila wanita itu merapat dengan senjata Wahab, tam! Tepat tembakan beliau mengenai musuh, namun ianya hanya sekadar mencederakan. Menjerit-jerit wanita itu memanggil rakannya yang lain. Rakan komunis itu meluru turun terus melontar bom tangan ke arah Z. Lalu ia melarikan diri. Z hanya sekadar melihat bom tangan itu bergolek tepat di antara beliau dengan mayat Wahab. Nasib Z bertuah, bom itu tidak meletup. Z menghala nafas lega. Kesakitan mula memuncak kembali. Z tidak berani bergerak ke mana-mana kerana khawatir akan terbijak jerangkap samar atau terjumpa dengan musuh. Malam itu, Z baring sahaja di sebelah mayat Wahab, menahan kesakitan seorang diri. Perasaan takut, bimbang dan kesakitan kian lega apabila mendengar tembakan meriam dilepaskan ke kedudukan musuh. Pada keesokan harinya, sekitar jam 07.00, Z ditemui dan dibawa ke hospital Royal Australian Air Force di Butterworth, Pulau Pinang menggunakan helikopter Nuri. Peristiwa serang hendap yang dialami oleh Platoon 1 Kompeni Alpha dari Batalion ke-12 Regimen Askar Melayu Diraja pada 3 Jun 1970 itu telah menggugurkan 4 bunga bangsa, iaitu Kopra Adnan, Kopra Syed Mustafa, Laskopra Sobian serta Private Wahab. Manakala 3 anggota telah mengalami cedera parah, iaitu Private Z, Private Muhammad Bolia, Private Muhammad Rozali. 9 anggota termasuk Platoon Sarjan, Sarjan Abdul Jail dan 2 anggota Platoon 3 iaitu Kopra Hamid Mat Noor dan Private Daud Abdul Rahman yang hanya mengalami kecederaan ringan. Di atas kecemerlangan dan keberanian yang dipaparkan oleh Private Z, beliau telah dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah pada 2 Jun 1971.